Assalamualaikum. Ni saya tengah nak masak gulai batang pisang. Gulai daging dengan batang pisang. Mula-mula saya tumis bawang putih, bawang merah, halia, ketumpak sekawan. Nak buat gulai batang pisang, gulai daging batang pisang. Kita tumis bawang dulu. Dah bawang dah garing cantik tu, kita masukkan rempah daging. Rempah daging tu saya guna 2 bungkus. Lepas tu saya tambah apa nak? Saya tambah jintan manis, jintan putih dengan serbuk ketumbar. Semuanya serbuk saya tambah. Saya tambah semua satu sudu besar. Nak bagi power, nak bagi rempah dia rasa rempah power sikit kan. So kita kena tambah 3 jenis tu lah. Jintan manis, jintan putih dengan serbuk ketumbar. Kalau kata nak buat kari, nak bagi rempah sedap, tambah 3 jenis tu. Kita boleh beli rempah kat kedai, tapi bila kita bancuh tu kita masukkan, lebihkan sedikit serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih. Barulah dia punya rempah tu rasa power. Lepas tu saya tambahkan 2 sudu serbuk cili supaya dia warna merah sikit, dia pedas sikit. Tapi sebenarnya serbuk cili tu dia tak pedas sangat. Dia cuma menaikkan warna merah saja. Dia pedas sikit je. Nama je serbuk cili, tapi dia memang kurang pedas. Dia cuma nak bagi nampak warna merah cantik je kuah tu. Okey. Saya nak masukkan rempah je pula. Rempah tu saya dah bancuh tu. Bancuh dah. Sebelah ni nak masukkan rempah je. Sebelah tangan susah lah nak. Kalau kita buat gulai, nak bagi sedap, nak bagi rempah power dia tu, ada power lagi. Bila kita bancuh rempah kari tu, maksudnya kita nak bubuk kari dalam rempah, dalam tumisan macam ni, tinggalkan sedikit rempah bancuhan kita tu. Jadi kita jangan masukkan semua sekali dalam tumisan bawang apa semua ni. Kita tinggalkan sikit macam ni, banyak ni kita tinggalkan sikit. Jadi nanti bila kuah kari kita, gulai kari kita dah masak cantik dah, kita masukkan lebihan rempahnya di bancuh tadi. Dia akan membuatkan rempah tu semakin naik, semakin kita rasa power lah, sebab rempah tu masih ada lagi yang kiranya asli tu masih ada lagi lah. Macam tu. Kalau saya buat kari memang saya macam tu. Saya tak masukkan semua sekali bancuhan rempah. Saya akan tinggalkan sikit dalam 2 sudu. Nanti bila kuah kari tu bila gulai dah jadi gulai semua cantik semua tu, sebelum kita tutupkan api, kita masukkan serbuk rempah yang kita bancuh tadi, yang baki tadi tu kita masukkan. Nanti dia akan menaikkan semula rasa rempah tu. Jadi ni bila dah masukkan rempah, kita kacau ya nak. Kita kacau. Sebab gulai batang pisang dengan daging ni dia akan lebih sedap kalau kata rempah dia, kuah dia tu, rempah dia tu tak terlalu banyak. Jadi kuah rempah dia tu kita tak perlu buat pekat lah kan, tak perlu bubuh banyak-banyak sangat, sebab dia lebih power, lebih sedap kalau kita rasa dia macam dia berayak-rayak sikit. Sedap. Dekat Kedah ni dia tak semua tempat bila kenduri dibuat gulai batang pisang dengan daging. Dia setahu saya yang paling mesti ada dalam setiap kenduri dia ialah sebelah sik dengan baling. Sebelah sik dengan baling memang mereka famous lah dengan gulai batang pisang ni, sebab semua kenduri kenara mesti ada
gulai batang pisang. Bukan guna batang pisang tu tau. Jadi bila dia kena ambil pokok yang masih belum berbuah. Jadi pokok tu kira anak dara sunti lah. Jadi ditebang dia punya batang satu pokok, kemudian dibelah, dibuang kulit yang di bahagian atas, cuma tinggal yang di tengah saja, yang dalam tu. Batang ni warna putih lembut tu. Ambil batang putih lembut tu lah. Bukan ambil batang pisang ke semua tu keras pula kan. Macam tu. Kita tumis ni. Tumis, sini saya nak tunjukkan macam mana yang dikatakan rempah pecah minyak. Okey, sekarang ni bila tadi kita masukkan rempah, rempah tu dia macam biasalah kan. Jadi bila kata rempah tu dia nak pecah minyak, belum pecah minyak betul lagi, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi color macam ni, rempah pun dia akan jadi kental macam ni. Jadi nanti bila dia pecah minyak, semua minyak akan naik duduk di atas. Bila dia pecah minyak tu bermakna ayak yang kita guna untuk bancuh rempah tadi tu, bermakna ayak tadi tu dah habis dah. Ayak ni kita untuk kita bancuh rempah tadi tu, kita dah masukkan ayak. Jadi bila pecah minyak tu bermakna ayak yang tadi kita buat sebagai bancuhan rempah tu dah hilang. Jadi hanya tinggal rempah dengan minyak. Bila tinggal rempah dengan minyak ni, barulah kita boleh buat gulai. Barulah kita boleh bubuh ayak, bubuh daging, bubuh semua ni. Tapi kalau kata kita nak buat gulai daging atau gulai ayam, bila kita tumis rempah dah pecah minyak, kita jangan masukkan ayak lagi no. Bila kita bila rempah dah pecah minyak tu, kita masukkan daging atau ayam dulu. Nanti bila daging dengan ayam tu kita dah nampak suku masak, baru kita masukkan ayam. Masukkan ayam pun tak perlu banyak. Masukkan ayam dalam satu cawan ke dua cawan cukuplah, sebab nanti bila ayam atau daging duduk dalam ayam, dia akan mengeluarkan ayam dia pula. Jadi kita tak mau kuah dia banyak, kuah dia jadi pekat. Awal tu kita jangan bubuh ayam banyak. Kita hanya menggunakan ayam yang keluar daripada ayam, ayam daging yang keluar daripada daging. Tu yang akan menyebabkan gulai kita sedap. Kalau kita guna ayam banyak, gulai akan cayak. Bila cayak, gulai tak sedap lah. Lepas kita bubuh ayam apa semua tu, bila dah mendidih 3 suku masak, setengah masak daging dengan ayam semua tu, baru kita bubuh santan. Bubuh santan pun bubuh setengah saja. Nanti bila dekat nak masak nanti, baru kita habiskan yang santan lagi setengah. Kecil. Inilah yang dinamakan santan pecah minyak. Bila santan pecah minyak, dia akan jadi warna macam tu. Bila santan pecah minyak, bukan santan pula. Bila rempah dah pecah minyak, dia akan jadi warna macam tu. Dia akan jadi minyak warna merah, semua duduk di atas. Yang tu dipanggil rempah pecah minyak. Ni kira rempah dah masak cantik lah ni. Dah pecah minyak, dah masak cantik lah ni. Okey, dalam keadaan macam ni baru kita boleh masukkan ayam dengan daging. Ni saya tutup api dulu. Ni sebab saya nak kena ambil daging pula. Tunggu sekejap ya.
Dan ni saya nak masukkan daging lah. Okey, daging saya dah potong. So saya nak masukkan daging. Kita tangan kita tak pisah ni. Okey. Okey, sekarang ni kita masukkan daging dalam rempah. Kita kacau lah. Kalau masukkan ayam macam tu juga. Masukkan ayam tu kacau. Tujuan dimasukkan daging dulu tu sebab nak bagi dia mesra dengan rempah. Inilah cara buat gulai daging dengan gulai ayam, no? Jangan masukkan ayam dulu, kena masukkan ayam atau daging dulu. Bila masukkan ayam dengan daging tu, barulah daging ayam tu boleh sebati dengan rempah tu. Kita tunggulah sampai air, sampai daging keluarkan ayak dia. Daging keluarkan ayak dia tu bermakna daging dah setengah masak lah. Bila daging dah setengah masak tu kita boleh bubuhkan ayam. Seelok-eloknya guna ayak suam ataupun ayak panas. Jangan bubuh ayak sejuk sebab bila bubuh ayak pahit atau ayak sejuk dia tak bersamaan dengan suhu tadi. Tapi kalau nak bubuh boleh. Lagi satu, kalau daging kita masak dengan rempah, dia akan masak cantik berbanding dengan kita masukkan ayak baru kita masukkan daging, ataupun kita masak daging sekali dengan ayak. Satu, daging tak akan masak cantik sebab dia tak boleh mesra dengan daging dengan rempah. Lepas tu dia punya ayak pun dia tak boleh keluar dengan sebetul-betul lah. Dia tak boleh keluar ayak ni semua sebab kita dah masukkan ayak ni. Kita dah masukkan ayak. Okey, dan ni kita kacau. Dan ni ialah proses nak mengacau daging tu tengah buat keluar ayak lah ni. Kena bagi daging buat keluar ayak dia habis dulu, tidak lagi daging jadi liat. Tu petua no. Kalau tak mau bagi daging, kita buat gulai keras. Kita buat macam ni, kita masak daging, bagi daging tu keluar ayak dia habis. Kemudian kita akan nampak lagi ayak daging banyak kan. Bila daging dah buat keluar ayak dia habis semua, daging tu mesti lembut. Ni duk jadi gulai daging keras ayam, daging lah, special daging lah. Kalau duk buat gulai daging liat, daging keras tu sebab masa tak ditumis dengan cara ni satu. Kemudian satu lagi, daging tak sempat keluarkan ayak dia semua, kita dah masukkan ayak. Jadi kita kena kacau dalam rempah ni supaya kita kena masak daging ni supaya dia keluarkan ayak dia. Daging buat keluar ayak dia memang sedap. Jadi kita tambah ayak pun daging tak terkejut, daging tak akan keras. Itu dah sedap, dah berwangi lah. Bella Saleh, Azia, Princess Umi, Kamsiah Abdullah, Kartini, apa lagi? Bella Saleh, Matrika, Sazwin, Suhaimi, bin Erman. Inilah cara saya buat gulai ni. Memang sedap. Daging pun lagi memang lembut. Tak ada masalah daging liat. Macam saya buat tadi lah no. Daging tu kita kena masak bagi ayak dia semua keluar dulu. Ayak dia keluar tu memang daging akan lembut.
hak ni daging ni saya tak guna daging yang elok tau. Saya guna daging yang beli kat supermarket yang dalam plastik tu, yang depa bungkus siap-siap tu. Yang sekilo depa bungkus siap-siap tu. Yang apa? Yang dalam frozen tu lah. Kalau gulai saya lebih suka buat yang tu sebab dia ada macam-macam bahagian. Dia ada lemak sikit, dia ada urat sikit, dia ada daging sikit, dia ada daging hak tak elok sikit. Dia dah campur, jadi bila kita buat gulai memang sedap. Kalau gulai saya tak suka buat daging nombor 2, daging nombor 1, daging batang pinang sebab dia hanya sejenis. Dia terdiri daripada sejenis daging. Tapi kalau gulai, kalau boleh kita buat banyak jenis daging. Bukan bermakna ayam, itik, kambing, lembu semua. Daging tu dia ada juga daging nombor 1, daging nombor 2, daging batang pinang. Macam tu kan. Kita campur semua daging sedap. Ni saya nak buat daging. Ni padan yang baru masuk. Ni saya nak buat gulai daging batang pisang. Gulai daging batang pisang. Tu tengok ayak lagi duk keluar lah tu, tengok. Dia dah jadi ayak dah. Kan? Tengok ni apa cantik. Tu saya kata sebab kalau kita nak gulai cantik, warna merah cantik, kita kena masukkan serbuk cili. Belajar lah cara-cara buat gulai, cara-cara buat gulai daging. Saya ni kira dah tua lah ni. Dah kira boleh panggil makcik-makcik lah ni. Masakan orang lama macam ni lah ni. Sedap ni. Sagi bila bubuh batang pisang, memang wangi. Betul-betul daging batang pisang, gulai batang pisang. Batang pisang je. Okey. Kita tak boleh tambah ayak lagi lah. Kita kena tengok ayak daging tu. Make sure pastikan ayak daging tu keluar habis baru kita boleh tambah ayak. Sekejap lagi daging jadi keras. Okey, sekejap lagi saya akan masukkan garam, gula. Dia masuk apa lagi? Garam, gula, masukkan ajinomoto. Garam dengan gula, kalau saya masak, saya tak akan masukkan gula dengan garam ajinomoto dekat-dekat nak masak. Saya masukkan masa kita dah masukkan bahan utama macam daging ni. Bila daging ni dah keluar ayak dia habis, kita terus masukkan gula, garam dengan ajinomoto ke serbuk ayam ke, sebab masa ni lah dia perlu untuk kita masukkan garam, gula apa semua ni. Sebab masa ni lah penting sekali, sebab masa ni dia macam daging ni dia akan meresap masuk gula, daging, ajinomoto semua dalam isi dia. Masa ni lah ayak daging, ayak gulai, kuah gulai tu akan jadi sedap.